Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera murid-murid semua, apa khabar? Cikgu harap anda semua sihat-sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan PDPR bersama cikgu. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini cikgu masih teruskan tema yang ke-6 iaitu kelestarian alam. Dan tajuk kecilnya perangkap sisa makanan. Tajuk ini ada pada unit yang ke-16. Jom kita lihat standard kandungan yang akan kita belajar pada hari ini. Hari ini murid-murid akan belajar aspek tata bahasa. 5.3 memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.3.1 memahami dan membina ayat mengikut konteks. 4 roman ayat tanya tanpa kata tanya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu mengharapkan pada akhir PDPR, murid-murid akan dapat membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat tersurat. Jom kita lihat gambar ini. Murid-murid pernah nampak situasi yang ada pada gambar ini? Apa berlaku pada gambar ini, yang ada dalam gambar ini? Singki dipenuhi air bertakung. Bagaimana ia boleh berlaku? Kenapa ia boleh berlaku? Kerana ada sisa makanan yang tersumbat pada singki ini. Jom kita lihat bagaimana mengelakkan perkara berlaku seperti pada gambar tadi, iaitu perangkap sisa makanan. Hari ini kita akan belajar berkaitan perangkap sisa makanan. Jom kita baca terlebih dahulu. Makcik Siti ibu saudara Nabila. Beliau pengusaha kantin di sekolah Nabila. Selepas waktu persekolahan, Nabila membantu makciknya di kantin. Jom kita dengar bagaimana Nabila dan makciknya berbual. Ini alat perangkap sisa makanan, makcik. Ya, Nabila, ini alat perangkap sisa makanan. Alat ini disambung terus pada singki? Benar, Nabila, alat ini disambung terus pada singki. Banyakkah faedahnya? Mestilah banyak faedahnya, Nabila. Air dari singki yang mengalir ke dalam longkang bebas daripada sisa kotoran. Bolehkah alat tersebut menjadikan longkang sentiasa bersih dan tidak berbau? Boleh. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Aliran air longkang juga akan lancar. Seterusnya, sungai juga akan bersih. Jom kita lihat info bahasa terlebih dahulu. Seperti yang cikgu dah maklumkan tadi, hari ini murid-murid akan membina ayat tanya. Sebelum itu, kita kenal dulu apa dia ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang tidak menggunakan kata tanya seperti berapa, bila, bagaimana, mengapa, siapa, dan mana. Intonasi ayat tanya jenis ini lazimnya diucapkan suara tinggi sebelum senyap pada akhir ayat. Perasan tak intonasi suara cikgu tadi? Jom kita lihat contoh terlebih dahulu.
kita dengar semula bagaimana cikgu membaca ayat tanya tanpa kata tanya ini. Itu makcik kamu? Suara cikgu tinggi pada kamu. Ini pada akhir ayat. Bolehkah saya menolong makcik? Makcik di hujungnya. Mereka berada di kantin. Tapi intonasi pada hujungnya menunjukkan kita bertanya. Baiklah, kita lihat beberapa ayat yang telah diujarkan oleh Nabila pada perbualan bersama makciknya tadi. Yang pertama, ini alat perangkap sisa makanan makcik. Cikgu ulang balik. Ini alat perangkap sisa makanan makcik. Yang kedua, alat ini disambung terus pada sinki. Yang ketiga, banyakkah faedahnya? Yang keempat, bolehkah alat tersebut menjadikan longkang sentiasa bersih dan tidak berbau? Bila pada hujung tu kena tinggi sikit suara. Suara bertanya. Dekat sini sepatutnya ada koma. Cikgu tinggal koma di sini. Ini alat perangkap sisa makanan makcik. Bukan makanan makcik, kena berhenti di sini. Okey. Baik, ini merupakan beberapa ayat contoh ayat tanya tanpa kata tanya yang ada dalam perbualan tadi. Baiklah. Ini nampak ni. Inilah contoh alat perangkap sisa makanan. Nampak tak gambar ini yang cikgu tunjukkan di sini? Baiklah, sekarang ini waktu untuk tips bagaimana untuk membina ayat tanya tanpa kata tanya. Perasan tak ayat ini tadi dalam perbualan? Boleh alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Ini jawapan makcik Nabila tadi. Aliran air longkang juga akan lancar. Seterusnya, sungai juga akan bersih. Baiklah murid-murid, selalunya kalau kita nak membina ayat tanya, jawapan yang kita perlu rujuk jawapan pada ayat yang akan kita bina. Baiklah. Kalau ayat ini banyak kan? Boleh. Satu ayat. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. 2 ayat. Dan seterusnya. Tapi kita fokus kepada 2 ayat pertama ini. Ini merupakan panduan untuk membina ayat tanya sebelumnya. Baiklah. Yang pertama panduannya. Perlu cari kata kerja. Apa kata kerja pada ayat ini? Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Apa kata kerjanya? Menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Kata kerjanya menjadikan. Ini tips yang pertama. Baik. Seterusnya, takkanlah terus tiba-tiba boleh. Mestilah ada tujuan jawapan untuk boleh ini. Kita tengok contoh ayat tanya yang telah cikgu ujarkan tadi. Baiklah, bolehkah alat tersebut menjadikan longkang sentiasa bersih dan tidak berbau? Nampak tak dia ulang balik kan? Dia ulang balik. Tapi bagaimana dia boleh letak bolehkah? Sebab jawapannya boleh. Ini panduan paling senang nak kesan. Bolehkah? Jawapannya boleh. Okey. Panduan pertama, menjadikan longkang bersih. Ini yang cikgu garis ni. Ambil saja semua. Ambil saja semua. Menjadikan longkang sentiasa bersih dan tidak berbau. Tapi tipsnya tadi mesti dari kata kerja. Baik, satu lagi tips tadi sebab ada 2 ayat di sini. Boleh. Jawapannya boleh. Jadi ayat tanyanya, bolehkah? Kalau benar. Benarkah? Macam tu. Mesti guna partikel kah untuk menguatkan. Partikel kah ini untuk menguatkan.
Baiklah, tiba masa murid-murid pula menguji kemahiran bagaimana untuk membina ayat tanya tanpa kata tanya. Boleh rujuk buku aktiviti jilid yang kedua pada halaman 28. Apa arahannya? Bina 5 ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat yang diberikan. Dalam buku ni ada diberikan peta buih. Maklumat ada dalam peta buih. Murid-murid boleh membina ayat tanya berdasarkan maklumat pada peta buih tersebut. Baiklah murid-murid, sehingga berjumpa lagi pada sesi perkongsian PDPR bersama cikgu pada siaran yang akan datang. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.